Selamat malam dan selamat menonton anugerah paling berprestij dalam hidup anda. Untuk selebriti itu dijemput ke anugerah malam ini, semestinya beliau mempunyai hubungan baik dengan pihak produksi ataupun menjadi kegemaran kami, ataupun beliau telah membayar kami untuk menang anugerah ini. Mike Peace, Nakiu Boboy. Ya, Syuk. Saya sebenarnya adalah peminat lagu-lagu awak daripada dulu. Alhamdulillah. Sampai saya sekolah, saya jual TV mak saya untuk beli kaset Boboy. Ya, mesti mak awak masih marah kat saya sampai sekarang. Saya rasa mak saya yang toreh tangan jumpa awak. Okey. Tahniah. Terima kasih. Muncul sebagai juara di salah satu program. Ya. Dan sebenarnya masa awak masuk tandingan tu, saya dengan isteri saya tak pernah miss tengok. Alhamdulillah, terima kasih. Wife saya cakap, Yang tengok, rupa-rupanya patutlah iklan Dinsley dia tak berlakon, nyanyi. Itu bukan iklan Dinsley. Bila saya tengok depan, betul nampak macam iklan Dinsley sikit-sikit. Okey, terima kasih. Satu pujian juga untuk saya. Awak tak ada nama nak guna Prince Chiki Nakiu? Dalam perbincangan sebenarnya untuk gunakan nama tu, tapi kita tengok sebab takut dah ada copyright. Sekarang perkembangan terbaru Nakiu Boboy. Saya tak kembang-kembang macam ni juga. Awak mengata saya ke? Maafkan saya, tadi kita kan. Saya perkembangan terbaru saya lagu baru lah. Lagu baru yang dirakamkan di dapur rumah saya lah. Oh, maksudnya setelah menang, diorang datang rekod lagu semua kat dapur? Ya, kat dapur. Betul, sebab kita kebanyakan menghabiskan nyanyian di dapur kan? Ya, betul. Tajuk lagu baru? Kualiku Hilang Lagi. Kualiku, boleh nyanyi sikit untuk peminat? Saya terpaksa rahsiakan dululah sebab benda ni surprise, sebab ini pada saya masterpiece. Ya. Kualiku Hilang Lagi. Ya. Baik, Nakiu Boboy, saya percaya lagu ni memang akan hits InsyaAllah. dan akan menjadi siulan BBNU. Fashion saya malam ni adalah santai je. Santai. Sebenarnya saya pergi kedai serberneka dengan pakaian macam ni, jadi santai lah. Adakah maksud awak menganggap anugerah malam ni seperti kedai serbaneka? Sebab saya dipahamkan program ni adalah program yang berprestij dan dia nak menonjolkan diri kita yang sebenar kan. Betul. Jadi saya pakai pakaian ni. Okay. Kalau anda nak tahu anugerah apa yang dicalonkan untuk Nakiu Boboy, nantikan selepas ini dalam anugerah malam ini. Trofi yang bakal dinobatkan untuk selebriti tanah air yang kami namakan anugerah selebriti paling dialu-alukan. Ini bermaksud selebriti itu kemana saja beliau pergi, beliau akan digilai. Walaupun ketika pergi ke tandas awam, akan ada orang yang, "Cik, silakan masuk." Pergi ke kedai runcit, tuan kedai akan menutup kedainya hanya untuk selebriti tersebut. Dan walaupun tanpa menunggu hari raya, setiap rumah mengalu-alukan kunjungan selebriti ini. Di setiap tempat beliau pergi, setiap tempat maksud saya, semuanya dibentangkan dengan kapet merah. Pemenang bagi selebriti yang paling dialu-alukan, tepukan untuk Nakiu Boboy. Lihat riak wajah Nakiu Boboy, langsung tidak menggambarkan terperanjat Boboynya. Silakan Nakiu. Oh, maafkan saya. Ada awak. Terima kasih Syuk. Syukur Alhamdulillah. Saya sebenarnya sudah menjangkakan award ini akan berada di genggaman saya. Pertamanya saya bersyukur pada Allah untuk keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya. Anugerah ini sangat bermakna dalam hidup saya, kerana tanpa anugerah ini saya tak akan dapat anugerah di mana-mana. Dan saya akan pastikan saya mencari duit yang lebih untuk membayar tim produksi lebih mahal untuk season yang akan datang. Ingat pesan saya ya, menghilang dulu, kalau boleh menghilang selama-lamanya di dalam industri supaya saya dapat membolot anugerah ini lebih lama. Terima kasih. Nakiu, tahniah. Saya sebenarnya rasa tercabar kerana awak jauh lebih kelakar. Saya sebenarnya cuba buat kelakar dan sebenarnya saya tahu ayat dialog yang awak keluarkan tadi sudah dibayar dan saya akan up payment awak kerana itu. Terima kasih Nakiu. Saya sungguh kagum. Awak sebenarnya merancang untuk datang pakai skirt anugerah malam ini. Ya, kelainan. Jadi anda mesti banyak lagi kelainan Nakiu Boboy yang anda
ingin tahu? Banyak lagi. Kami akan sambung sebentar lagi dalam Anugerah malam ini. Nak You Boboiboy. Kita kembali di Anugerah malam ini bersama dengan Nak You Boboiboy. Awak ada kredibiliti sebagai juara. Kenapa awak nak diamkan diri selama 12 tahun? Mana awak pergi? Oh, sebab bila saya dah tahu saya ada kredibiliti sebagai juara, jadi saya saja je menghilangkan diri. Sebab bagi orang lain jadi juara dulu. Sebab saya tak nak orang cakap saya tamak. Betul. Jadi saya jual goreng pisang, tolong jaga itik angsa di kampung. Dan selepas itu, selepas saya mendapat teknik-teknik yang betul daripada penjagaan angsa dan itik itu, Suara jadi awak suara belajar itu pada angsa? saya gunakan. Dan bila saya dah yakin, saya keluar balik. Patut masa bila awak nyanyi dia akan serak angsa. Ya, betul. Hebat. Ya. Siapa yang stylist awak minggu pertama? Stylist minggu pertama, saya lupa nama dia. Pasal masa tu saya jumpa di Uptown. Dan saya tengok rambut dia cantik. Saya cakap boleh tak jadi stylist saya untuk minggu yang pertama. Awak terus offer dia di Uptown. Dan bila minggu pertama tu, sebelum bila kita check apa make up tu semua kan. Mula-mula masa dia make up tu saya tutup mata. Saya tak nak tengok. Saya nak tengok dia berkarya. Jadi bila dia dah buka mata dia tu, bila saya buka mata saya, bila dah siap, saya cakap, wow, this is awesome. Saya tak pernah tengok muka saya sekacak ini. Dan selepas itu saya terus hire dia sampai final. Dan bila saya tengok rambut saya minggu pertama tu je, saya sudah yakin saya ke final. Pernah tak Kenapa muka macam tu? Kenapa muka macam tu? Saya macam kagum dengan keyakinan awak. Alhamdulillah. Budak-budak sekolah time tu, gadis-gadis remaja, bila dengar nama Boboiboy, histeria. Ada yang hampir nak cabut tudung, diperotan oleh guru-guru. Ya, betul. Tapi kenapa awak tak nak kekalkan Boboiboy? Awak macam ada setengah kata, wow, Nak You lupa diri. Ya. Nak You lupakan Boboiboy. Okey. Jawapan pada soalan tu sebenarnya Boboiboy masih ada lagi. Masih ada. Cuma nama je dah bertukar. Jadi apa? Dia tak ada kaitan dengan boy atau man. Jadi kita dah puas dengan itu, kita main dengan tahun. Jadi sekarang ni nama band saya adalah 6 Years. Nak You 6 Years. Ya, 6 Years. Tapi still kekalkan Boboiboy. Anggota yang asal. Maksudnya Boboiboy dah membesar. Boboiboy dah membesar, bukan membesar lah pada saya. Dia lebih pada tua. Boboiboy dah tua. Masa tu saya masih bersekolah, umur 15 tahun. Dan mempunyai peminat yang ramai. Syukur Alhamdulillah. Masa tu trend lah. Band-band yang budak-budak sekolah ni. Betul. Fenomenal kan. Tapi ada terasa macam nak fight tak dengan kumpulan lain-lain, New Boys? Sebenarnya kami berkawan baik. Kita orang tak ada rasa nak fight, nak bersaing apa. Pengalaman masa dulu macam konsert, kita orang buat konsert yang besar di Brunei. Jadi itu pada saya pengalaman yang paling berharga lah. Sebab dalam usia 15-16 tahun saya dah beraksi di pentas yang sama, di mana Michael Jackson buat konsert di negara Brunei. Dia menggunakan pentas yang sama, sound system yang sama. Jadi pada ketika itu Michael Jackson belum arwah? Belum arwah lagi. Masa tu dia tengah naik lah, tengah naik. Tengah naik. Awak sebaya saya kan? Ya. Tapi kenapa saya nampak lebih muda daripada awak? Pemakanan. Banyak makan benda-benda yang menuakan. Saya tak makan pucuk muda. Saya macam pucuk tua. Ya. Kalau awak ingat, sebab awak sepentas dengan Michael Jackson pada masa tu. Sama pentas tapi di hari yang lain lah. Tak boleh hari yang sama. Kalau hari yang sama, saya sudah yakin konsert dia tak akan laku. Pada masa itu maksudnya peminat-peminat yang datang semuanya untuk Boboiboy. Ya, betul. Antara lagu Michael Jackson yang awak ingat last dia perform masa tu? Masa tu dia nyanyi lagu Beat It, tak salah saya. Beat It dan Beat It gitu. Lagu Melayu? Sebab dia buat kat Brunei. Brunei majoritinya berbahasa Melayu kan. Jadi dia cuba untuk mengambil hati rakyat Brunei lah. Sebab dia tahu dia tak boleh lawan dengan saya masa tu. Betul. Dia cuba memelayukan lagu dia. Bidin kata pasal Bidin. Sebab yang tengah-tengah tu dia tak hafal lirik tu. Jadi dia cuma mumbling. Jadi sekarang awak tahu saya punya English pun dah improve. Betul lagi. Saya sebenarnya sebelum saya jumpa awak, saya memandang tinggi Michael Jackson, tapi Nak You dulu menyanyi di klub. Ya. Pernah tak ada penonton yang macam yang awak cakap di Brunei, histeria dengan awak kat klub, ataupun awak sendiri pernah dikecam kerana ialah penyanyi di klub malam? Kalau boleh saya tak nak jawab, tapi disebabkan awak yang bertanya dan orang rumah saya pun tak tahu cerita ni. Maksudnya dia tak tahu Nak You masa tu cakap perform kat mana?
Tak, masa tu saya cakap saya jual mineral di depan kelab. Dia tak tahu saya menyanyi di kelab. Baik. Jadi bila saya menyanyi ada orang yang kenal saya dan dia orang cakap kenapa masuk ke dunia ini apa. Saya cakap saya nak mencari pengalaman. Dan cari pengalaman dan saya cuba mencari ilmu. Dalam saya, kelab? dalam kelab saya satu hari saya harus menyanyikan 20 atau 30 lagu. Banyak. Ya banyak dan benda tu train diri saya lah. Baik. Untuk jadikan suara saya tahan rasak. Tapi bila balik ke rumah saya tukar pakai kain pelikat dan baju pagoda untuk mengaburi mata isteri saya. Image penjual mineral. Ya, di dalam dunia kelab tu lah saya berjumpa dengan identiti sebenar saya. Apa yang awak tengok sekarang ni masculine. Baik. Nakiu share mungkin perkenalan Nakiu di Sisu Di Sisu ya. Sisu tu dia lebih kurang macam tiramisu. Ya betul. Ya. Di situ. Di situ ya. Awak jangan kelakar sangat. Saya takut saya dah tak dicopkan ni. Okey. Kenapa? Apa yang tak kena? Tak ada apa-apa. Sebenarnya saya cuba mengelak menjawab soalan berkaitan tentang isteri. Jadi saya Macam borak-borak macam awak cuba alihkan perhatian saya. ya. Awak tak rasa macam teknik tu terlampau kebudak-budakan? Sebab saya masih lagi wajah kebudak-budakan. Jadi tak salah untuk saya berperkelakuan seperti itu. At least awak cakap, hey tengok piala ni. Okey. Jadi saya jawab soalan. Apa soalan tadi? Ada yang mengatakan Nakiu berkenalan dengan isteri pun di kelab, betul ke benda tu? Ya, sebenarnya isteri saya juga penyanyi. Baik. Kelab. Mungkin dia tengok rambut saya macam saya cakap tadi, rambut saya, perubahan rambut saya macam mana. Lepas tu bila saya selak rambut saya macam itu dan saya gini, dia pun terpikat. Jadi alhamdulillah jodoh dan sampai sekarang kami dah dikurniakan 5 orang anak. Hanya dengan silatkan rambut? Hanya dengan silatkan rambut. Itu baru silak rambut ya. Macam mana Nakiu nak puaskan hati peminat-peminat yang dahagakan persembahan Nakiu sekarang? Saya akan menggunakan pengalaman saya menjual mineral tu. Dan diorang dahaga, saya bagi dia air. Betul. Betul? Betul? Jadi diorang tak akan dahaga lagi. Maksudnya di setiap persembahan Nakiu, Saya Nakiu akan tuang air? Ya, sebab payment saya charge tinggi. Oh. Jadi mungkin dalam 20 atau 30 ribu tu, 5 ribu untuk mineral saja. Maksudnya 20,000 untuk satu lagu? Bergantung. Dulu kita tahu suara Nakiu sangat lunak, suara budak-budak. Ya. Bila Nakiu sekarang pecah, dia jadi lagi sedap. Alhamdulillah. Terima kasih kerana pujian tu. Jadi awak suka? Saya suka. Jadi macam mana sebenarnya Nakiu dapat maintain sedapnya suara? Sebab dulu saya boleh nyanyi, Ya. tapi bila suara saya pecah, saya macam tak boleh nyanyi lagi. Mungkin itu sebenarnya keyakinan diri dia. Dia bukan sebab suara. Apa yang saya dengar awak bercakap pun dah sedap, menyanyi apatah lagi. Baik Nakiu. Ya. Betul? Betul. Contoh lagu-lagu yang sesuai untuk saya bawakan? Awak sesuai macam lagu slow rock lah. Macam apa yang saya bawa sebenarnya tone suara kita tak banyak beza. Awak serius ni? Ya, saya serius. Sebab sebenarnya saya dah lama perhatikan awak Syuk. Dan saya rasa sebab kita umur sama dan awak tengok dengan cara kita yang lebih kurang sama. Cuma bezanya dengan saiz saja. Tapi awak punya tebu lagi power. Jadi awak punya lontaran suara akan lebih jelas daripada saya. Boleh awak Lontaran jelaskan lirik. beberapa teknik macam? Kontrol pernafasan daripada perut. Baik, saya cuba. Okey. Awak tarik nafas, tahan di sini. Saya suruh tarik nafas, tahan di sini. Okey. Bukan bahu naik. Kalau bahu naik, pernafasan tu dia akan drop. Bau tak boleh naik? Bau tak boleh naik. Itu awak kutuk saya. Mungkin saya akan bincang dengan producer lepas ni. Tak, saya cuba dengan betul. Okey, awak nampak kacak. Saya nak menyanyi, bukan nampak kacak. Awak cuba menyanyi. Awak akan dengar perbezaan dia. Ku terima semua. Ya Allah. Sekarang ni awak cuma cari feel. Balik cari feel. Terima kasih Nakiu. Okay. Saya tak sangka awak membuka ruang pada saya. Macam mana penerimaan isteri dan anak-anak? Sebab kita tahu Nakiu pernah kongsi dengan kita yang Nakiu pernah ada peminat toreh tangan. Oh ya. Penerimaan keluarga saya, especially isteri saya. Isteri saya very sporting. Dia tak kisah. Dia open sebab kita orang berkenalan di dalam masa saya bekerja di dunia kelab. Dan jadi dia dah faham kerja saya. Dan bila peminat saya bertambah, dia sebenarnya lagi happy. Sebab apa? Banyak orang appreciate bakat saya. Jadi Nakiu tak ada masalah untuk bergambar dengan perempuan? Tak ada masalah. Sebenarnya memang kalau isteri saya tak izinkan pun saya akan bergambar senyap-senyap. Saya akan cakap itu sepupu saya ataupun kakak saudara saya. Saya akan menggunakan segala alasan. Kalau boleh, setiap perempuan yang cantik adalah saudara saya. Sampai sekarang masih ada peminat-peminat perempuan yang
masih lagi mengganggu hidup Nakyu walaupun tahu Nakyu dah ada 5 orang anak? Peminat yang mengganggu, saya tak anggap itu mengganggu. Baik. Saya menganggap dia orang meminati saya. Sangat meminati. Dia ada level minat, okey lah. Saya minat dia. Saya sangat minat dia. Kan? Jadi pada saya, mungkin pada yang selalu kalau orang lain cakap mengganggu, pada saya tak mengganggu. Dia sentiasa nak tahu apa yang saya tengah buat. Kan? Cuma saya saja cover line lah. Kadang-kadang saya kat dalam toilet, saya cakap saya tengah rehearsal. Jauh rehearsal dia. Jadi kepada siapa yang pernah DM saya tu, yang saya cakap tengah rehearsal tu, sebenarnya dalam toilet. saya minta maaf sebab itu adalah privasi saya di dalam toilet tu. Nakyu, jujur dengan kami, pernah menerima DM gambar-gambar yang tak sepatutnya? Kami tuan harap Nakyu dapat berterus terang, dan kalau boleh Nakyu describekan ciri-ciri gambar tu. Teruk maksudnya. Tak boleh, tak mampu untuk share. Baik, kita faham. Nanti kongsikan nama dia. Saya nampak tadi. Saya nampak awak buat macam ni. Awesome TV, awesome. Banyak yang awak kongsikan dengan kami. Perjalanan karier 12 tahun menghilang, berlatih suara dengan Itik dan Ayam, dan menyanyi Itik dan Angsa. Sebab kalau ayam dia tone dia akan lain sikit. Oh baik. Itik dan Angsa menyanyi di kelab dalam tempoh 12 tahun, menyamar, memberitahu isteri menjual mineral. Itulah dia perjalanan hidup Nakyu Boboiboy sehingga berjaya menjadi selebriti yang paling dialu-alukan. Baik, selepas ini kami ada banyak lagi permainan yang kami nak bermain dengan Nakyu Boboiboy. Baik Nakyu, sebenarnya kita ada game untuk kita mainkan. Game? Kenapa saya tak diberitahu sebelum ni? Awak tak tahu langsung? Saya tak diberitahu sebelum ni ada game apa. Kita ada permainan untuk dimainkan. Permainan ada. Game diorang tak sebut dengan saya. Diorang cakap ada permainan saja. Baik. Jadi, kita ada permainan untuk dimainkan bersama Nakyu. So permainan ini yang saya namakan Nasib Kau lah. So Nakyu nak kena pilih. Ada beberapa kertas kat sini. Okey. Saya harus menyanyi sendiri? Saya harus cakap? Saya cakap, awak tengok sama tak? Okey. Nakyu dikendaki menyanyikan lagu popular sendiri zaman Boboiboy, iaitu Bisik Cinta dalam versi Inggeris sambil menari bilih. Sama kan? Oh ya. Ini pun sama. Itu pun sama. Jadi adakah ini permainan atau dipermainkan? Permainan. Ini lirik dalam bahasa Inggeris tu. Dan awak boleh ke pentas sekarang. Awak harus ikut. Awak nampak macam Prince Kiki. Why did I get hurt? Suffering for love has been no one. I seems me believe this is your oath to me. Loyalty to the end of your life. It was fake. I asked for it. It's a divine destiny. It's all over now. This episode of love become a memory. Dalam bahasa Melayu.
saya dah lambat, saya ada show yang lain. Boleh tak, kalau paymentnya macam biasa, macam saya cakap tadi? Saya akan panggil produser untuk berbincang dengan awak. Mengapakah aku dilukai, derita kerana sebuah cinta yang sekian lama kita bina. Inikah sumpah setiamu terhadapku, setia selalu ke akhir hayatmu. Ternyata palsu. Come on. Ku terima semua ini, sudahkah hendak takdir ilahi, berakhirlah semua kini. Episode cinta ini menjadi sebuah memori. Jangan ada benci jika kesal mengganggu hati. Panjang lagu ni. Jika segar menyentuh jiwa, anggaplah lukaku ini. Saya sebenarnya ada sesuatu untuk nak cium. Oh, Ini yang saya namakan You Got What I Mean. dari mana dia datang? Dia memang kerja dekat sini. Oh, Papan tanda welcome. 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 Jadi ini menandakan di mana-mana saja awak akan dialu-alukan. Adakah saya harus menggantungnya di leher? Bukan? Tak. Oh, Kantongnya di pintu. Baik. Terima kasih Nakyu. Kami mendoakan supaya perjalanan hidup awak, perjalanan kerjaya awak terus maju. Ya. Terima kasih banyak, doakan saya selalu. Baik, dan Jangan pegang. Saya dah cakap beberapa kali jangan pegang. sebenarnya ni tak boleh bawa balik. Tak boleh bawa balik. Tak, disebabkan saya difahamkan hari ini adalah hari tahir, jadi boleh bawa balik. Tak, ada episod lain. Ha? Kalau tengok Syuib dah sampai. Biarkan Shoaib bagi dia anugerah yang lain. Tak payah bagi benda ni. Kita ada satu je trofi. Ha? Kita ada satu je. Kenapa ada satu je? Saya bayar untuk lebih. Untuk saya seorang, saya dah bayar 10 trofi untuk ni. Saya nak letak di toilet saya nak letak di ruang tamu, saya nak letak di balcony. Kenapa mesti satu? Kenapa mesti satu? Ini awak dah bagi saya ini, saya minta ini. Saya bukan minta ini, saya minta ini. Thank you. Tolong Nakyu. Saya tak nak ini, saya tak nak well comel ni. Ku terima. Saya tak terima benda ni. Baiklah Nakyu. Kita jumpa lagi dalam anugerah malam ini, anugerah kami untuk kami. Producer, saya nak jumpa awak selepas ni. Thank you.